Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada AMR TV yang telah sudi hadir menyempurnakan rakaman khas berkenaan nasib umat, terutama menjelang pilihan umum yang ke-13 yang kita kira ianya merupakan suatu fasa yang amat mencabar bagi rakyat Malaysia umumnya dan juga bagi para pejuang-pejuang Islam yang meneliti masalah ummah, memikirkan nasib dan masa depan agama serta menelusuri sepanjang ibarah sejarah perjuangan yang tentunya tiap jiwa ingin memastikan apapun perubahan yang bakal berlaku pasca PRU yang ke-13 ini, ianya mestilah membawa segala manfaat dan keuntungan, pertamanya kepada Islam, ad-dinul Islam, yang keduanya bermaruah bangsa Melayu, dan faktor yang ketiganya terus mempertahan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu di tanah bumi bertuah ini. Justru kita ingin sorot kembali di saat negara berhadapan dengan pelbagai bentuk rupa cabaran politik, tekanan ideologi baru yang dibawa oleh pelbagai kalangan. Telah sampai waktu dan ketikanya kita sorot kembali bagaimanakah kesan amanat Haji Hadi yang kini beliau sebagai Presiden PAS terhadap PRU 13 yang bakal menjelang. Saya kira bagi kesemua rakan-rakan yang telah lama terlibat langsung dalam gerakan Islam dan berjuang secara terus dalam wadah politik negara, tentunya tidak asing dengan amanat Haji Hadi yang telah berlaku ataupun yang telah beliau Haji Hadi sendiri ungkapkan pada 7 April 1981 di Banggul Peradung, Terengganu, Darul Imam. Peristiwa itu membawa suatu episod baru dalam konteks lanskap politik negara. Kita melihat peristiwa berdarah memali, contohnya. Ianya tidak akan berlaku sekiranya tidak ada amanat Haji Hadi ini sebagai the preamble of the incidents. Al-Fadil, almarhum Ustaz Ibrahim Libya terkorban. Kerana apa? Kerana terlalu percaya bahawa apa yang dinukilkan, apa yang diungkapkan oleh Haji Hadi yang telah mengatakan kononnya perjuangan menentang UMNO dan Barisan Nasional ini, sekiranya ada yang terkorban, syahid katanya. Sebabnya kononnya dikatakan menentang UMNO dan Barisan Nasional adalah menentang suatu pemerintahan yang kufar kerana mempertahankan perlembagaan sekular, perlembagaan penjajah. Saya nak mulakan, sekiranya kita teliti amanat Haji Hadi ini, jika benar pengikut PAS mendakwa diri mereka benar-benar memperjuangkan Islam, tidak ada dalam satu hadis ataupun dalil Al-Quran yang menghalalkan pertumpahan darah antara sesama saudara se-Islam dengan begitu mudah. Malah dalam sepanjang risalah perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta selepas itu tabi'in dan tabi'in tidak pernah dihalalkan sebarang gerakan untuk menumbangkan pemerintah yang dipilih dengan benar, dengan proses yang betul, dengan adil oleh rakyat. Tidak dihalalkan sebarang usaha untuk menumbang pemerintah itu. Malah diteliti amanat Haji Hadi ini syarat dengan indoktrinasi, fahaman, kebencian sempit hanya kerana perbezaan cara gaya politik, yang asas tuduhan Haji Hadi itu pun tidak benar. Sekiranya Haji Hadi nak mengatakan, sebab the central synthesis of tuduhan Haji Hadi ini menuju ke arah penentangan terhadap UMNO Barisan Nasional kerana kononnya UMNO Barisan Nasional mengekalkan perlembagaan penjajah. Kononnya UMNO Barisan Nasional mengekalkan perlembagaan yang sekular. Saya nak tanya, sila tunjukkan di mana dalam perlembagaan UMNO atau dalam perlembagaan persekutuan kita, Malaysia, Federal Constitution, di mana ada menyebut tentang soal negara ini negara sekular ataupun kalimah demokrasi.
Saya nak maklumkan rakyat Malaysia khususnya dan seluruh penonton dan pendengar Aimar Network. Qulil haqqa walau kana murran. Itu prinsip seorang Islam. Katakan yang benar, yang hak, walaupun kita berdepan dengan risiko. Dan atas dasar itu saya nak katakan ini. Di dalam perlembagaan UMNO itu sendiri dan juga dalam perlembagaan negara kita, dalam Persatuan Federal Constitution, tidak ada walau satu pun kalimah yang mengatakan bahawa negara ini negara sekular. Tidak ada. Tidak ada satu clause pun yang mengatakan Federal Constitution itu adalah constitution yang sifatnya sekular. Tidak ada. Malah perkataan kalimah demokrasi itu pun tidak ada walau satu pun dalam perlembagaan persekutuan. Jelas. Maknanya apa? Maknanya selama ini rakan-rakan kita dalam PAS telah pun diperdaya oleh amanat Haji Hadi ini terutamanya, dan yang lebih malangnya Haji Hadi sendiri sehingga saat ini tidak ada pun rasa tawaduk, rasa keinsafan untuk mohon maaf, revert back, patah balik semula untuk perbetulkan kefahaman umat. Kalaupun telah melakukan kesilapan, ya kita faham kerana kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu melakukan kesilapan, kesalahan, dan khair khata'un at-tawwabun. Prinsipnya seharusnya demikian. Setiap bersalah itu kembali bertaubat, perbetulkan setiap kesalahan. Namun malang sehingga saat ini, apabila isu ini panas kembali beberapa minggu yang lepas, kelihatan Haji Hadi seperti defensif, tidak cuba perbaiki dan perbetulkan apa yang telah pun menjadi kesalahan besar dalam sejarah umat ini di rantau ini. Dan ini dipergunakan dengan lebih hebat oleh kalangan-kalangan yang berkepentingan sempit dalam PAS itu sendiri, yang akhirnya kita melihat suasana untuk menyatukan kembali kekuatan ummah ini masih lagi terus gagal. Terutama rakyat mengharapkan, ya, parti besar umat Melayu Islam UMNO dan PAS ini jika boleh duduk bersama dan kembali bersatu. Buang ke tepi perbezaan. Kita pegang asas yang punya persamaan. Dan jika ini boleh dilakukan, insya-Allah umat ini akan jauh lebih kuat. Tapi malangnya, usaha awal telah dibuat melibatkan 3 kepimpinan kanan PAS. Namun apabila ada individu tertentu yang saya kira tidak perlu saya sembunyikan, tidak lain tidak bukan manusia yang amat hina kerana mementingkan kepentingan peribadi mengatasi perjuangan, iaitu Anwar Ibrahim. Bila Anwar ini berbisik semula pada Tuan Guru Nik Aziz, kemudian segala agenda perpaduan gagal dilaksana dan scrap it up. Akhirnya apa yang kita lihat, kalangan DAP yang ternyata anti-Islam, anti-Melayu terus bermahajalela dalam konteks Pakatan Rakyat itu. Dan saya sebagai mantan Timbalan Ketua Menteri 1 dan mantan pimpinan kanan dalam Pakatan Rakyat, kita ketahui semua apa yang berlaku dalaman. Kita merasa amat sedih dan gusar apabila akhirnya cita-cita besar untuk mengangkat kepentingan ummah, untuk membela li'ilai kalimatillah, untuk perjuangkan kepentingan bangsa Melayu dan maruah umat Melayu ini, akhirnya tergamak ditong sampahkan oleh pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat, pimpinan kanan Pakatan Rakyat, hanya kerana mereka melihat bahawa usaha Keputerajaya itu lebih aula, lebih utama daripada kepentingan masalah umat untuk pertahan akidah, pertahan kepentingan Islam dan pertahan kepentingan Melayu dan pertahan institusi Raja-Raja Melayu. Kita melihat suasana yang berlaku, kebiadaban Karpal Singh dan seluruh jentera-jentera koncu-koncu iblisnya dalam DAP makin lama makin biadab dan angkuh mencabar secara terbuka maruah umat Melayu Islam. Kenyataan Lim Guan Eng membuat kenyataan terbuka ketika memberikan ucapan Christmas di atas kapasiti beliau sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. It is an official statement. Beliau mengatakan beliau masih nak menggesa supaya kerajaan persekutuan membenarkan kalimah Allah untuk dipergunakan oleh kalangan Kristian. Bagi saya, ini kenyataan yang amat biadab yang tidak boleh kita maafkan sama sekali. Beliau melakukan kenyataan itu di negara yang beliau tahu tanah Melayu yang umat majoritinya adalah umat Islam. Orang Melayu sebagai the bumi putras of the country. Beliau tergamak, biadab, mencabar terbuka. Tidak pernah berlaku dalam sejarah seluruh dunia mana satu kalangan pimpinan politik yang berani mencabar hak majoriti
of the penduduk majoriti sebuah negara secara demikian. Tapi berlaku di Malaysia kerana apa? Kerana adanya dokongan daripada kalangan orang Melayu sendiri yang terpedaya terus mendokong perjuangan sesat Pakatan Rakyat itu. Saya mengetahui banyak perkara sebagai pimpinan kanan. Biar saya katakan, akhirnya apabila saya memilih untuk melepaskan jawatan dan meninggalkan Pakatan Rakyat itu kerana saya telah melihat jika mereka ini tergamak sampai ke tahap menghina dan tidak pertahan isu kalimah Allah yang menjadi the central belief system of Islam, itu menunjukkan tidak ada lagi erti untuk berada dalam wadah sesat itu. Amanat Haji Hadi secara khususnya telah menimbulkan suatu semangat kebencian di kalangan pendukung-pendukung PAS terhadap UMNO Barisan Nasional, sehingga ada antara saudara yang putus saudara, suami isteri bercerai-berai, salat dua imam, menghalalkan darah hanya kerana amanat sesat ini. Dan kita menuntut Haji Hadi, jika beliau masih mahu menggelarkan dirinya Muslim yang bertanggungjawab terhadap nasib umatnya, sekiranya beliau insaf, beliau sekarang ni menjawat jawatan penting sebagai Presiden PAS, beliau harus dengan segera memohon maaf secara terbuka pada umat Islam negara ini dan menarik balik amanat sesat ini. Sekiranya tidak, maka benarlah seperti kata setengah kalangan rakan-rakan, PAS bukan lagi parti Islam tapi selayaknya bernama Parti Ajaran Sesat. Sekiranya beliau tidak melakukan reverse untuk kembali memohon kemaafan pada umat Islam, kerana kita merasakan semakin kita berdebar menanti saat Piala 2013 akan lebih banyak algojo yang berkepentingan sempit mempergunakan segala isu-isu yang boleh menjauhkan lagi kalangan umat ni, memecahkan hati-hati umat ini, dan digunakan dengan cukup strategik agar gagal usaha untuk terus mempertahankan Malaysia ni sebagai sebuah negara Islam dan satu-satunya negara Islam yang progresif, yang maju, yang boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara maju di dunia. Dan saya berani mencabar, mana satu negara Arab di dunia ni yang benar boleh mendisiplinkan Amerika Syarikat? Tidak ada. Saya pernah khidmat di OIC. Kita punya pengalaman di peringkat antarabangsa. Persidangan dunia, hanya beberapa ketika kebelakangan ini Turki ada sedikit keberanian lewat kaliber presidennya Erdogan yang mampu memberikan bantahan. Itu pun hanya setakat memberi bantahan. Tapi kita dari segi track record Malaysia, kita mampu menegur mereka, kita mampu boykot. Kalau dulunya rakyat Malaysia masih ingat, kita pernah mengajar United Kingdom British dengan membuat satu gerakan Buy British Last. Ketika itu di bawah Tun Dr. Mahathir. Itu keberanian luar biasa yang kebanyakan pemimpin dunia tidak berani lakukan. Namun kita di Malaysia punya kekuatan. Sebab apa? Kerana asas pembinaan negara ini. Kita tidak pernah mengkhianati kepentingan Islam. Walaupun ada kalangan yang memfitnah dengan pelbagai cara, namun hakikatnya Malaysia ini tetap tanah Melayu, bumi berdaulat yang kalangan rakan Arab menggelarkan tanah Jawi. Tanah ini terpelihara. Tanah ini masih berdaulat. Justru itu menjelang Piala ke-13, amanat Haji Hadi ini wajib ditarik semula oleh Haji Hadi sebagai orang yang bertanggungjawab. Dan ada kalangan yang bertanya, mengapa Majlis Fatwa kononnya tidak mengeluarkan fatwa? Kita mengatakan tidak perlu fatwa. Majlis Fatwa, kerana Majlis Fatwa telah pun dulu yang telah mengeluarkan fatwa dan keputusan bahawa amanat ini sesat dan tidak benar, dan tidak perlu ada lagi a second statement daripada Majlis Fatwa. Seharusnya orang yang bertanggungjawab itu yang menarik semula segala kefasadan yang dibawanya. Seharusnya datang daripada kalangan PAS sendiri. Dewan Ulama PAS seharusnya melihat kembali amanat ini. Mana pergi kalangan fuqaha, kalangan ulama dalam Dewan Ulama itu, sekiranya mereka menyepi terus soal amanat Haji Hadi ini? Apakah mereka tidak berani menegur presiden mereka? Sebagaimana mereka tidak berani menegur Mursyidul Am mereka yang, kalau boleh saya pinjam perkataan Al-Fadhil Tuan Guru Abdullah Samah, mudir Pondok Genting Tumpat Kelantan, yang menjadi pengerusi pondok-pondok Seluruh Kelantan. Beliau mengatakan, Nik Aziz ini bukan lagi Mursyidul Am, tetapi telah menjadi Mudalilul Am, kerana telah jauh menyesatkan, sehingga tergamak dalam suatu ucapan beliau ketika memberi kuliah di Kelantan.
tergamak menghina junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi itu kononnya semasa kanak-kanak beliau sama macam mat-mat biasa di kampung. Ini satu kenyataan yang amat biadab yang tidak boleh umat Islam maafkan. Dan insya-Allah saya mengharapkan kita bangun sedap tenaga membetuli kefahaman umat agar Islam itu tidak dijadikan alat untuk kepentingan sempit murahan mana-mana pihak sekalipun. Sesungguhnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripadanya, dan agama Islam itu adalah sebagaimana Allah Taala firmankan, innad dina 'indallahil Islam. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.